Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul syukur untuk kita dapat bersama pada hari ini. Kita menatap kepada Al-Quran halaman 264. Allah izinkan untuk kita baca, faham, amal. Kita bersama dalam My Quran Time pada hari ini dan saya bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Ceria Alhamdulillah walaupun selepas dos kedua. Betul, macam mana Ustaz? Apa tu keadaan semasa keadaan semasa malam tadi tidurlah kan. Tidur sikit, lebih sikit kan. Tapi alhamdulillah kali ini ceria kan. Ceria alhamdulillah. Jadi mohon doa daripada semua untuk sama-sama ya kita jaga kesihatan, jaga keselamatan ketika pandemik ini Ustaz ya. So dah komplit dosa? Komplit dosa. Alhamdulillah. Boleh terbanglah Ustaz. Insya-Allah harapnya. Dan pada hari ini kita ingin sama-sama meneruskan pengajian kita pada halaman 264 di mana kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 264. Pada ayat yang ke-32 hingga 44 kita akan melihat kepada bagaimana sambungan tentang iblis yang enggan sujud menggunakan logik yang tidak berasaskan kepada ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah menyatakan tentang bagaimana mereka yang selamat, mereka yang tidak selamat sehingga ayat 44. Kemudian pada ayat 45 hingga ayat 48 balasan bagi orang yang bertakwa pada hari kiamat yang amat menarik kita nak lihat pada hari ini, dan insya-Allah diteruskan lagi pada ayat 49 hingga 50 tentang keampunan, tentang azab. Dua perkara yang Allah ingatkan kepada kita yang juga ada kaitan dengan tetamu yang hadir bersama bertemu dengan Nabi Ibrahim, juga membawa khabar tentang maghfirah, keampunan, tentang sesuatu yang indah, dan juga tentang azab yang diletakkan kepada kaum yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ringkasan halaman 264 yang kita nak baca bersama pada hari ini Ustaz, daripada ayat 32 hingga ayat yang ke-43 insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa imma yang berada bersama di siaran televisyen sekarang ini ataupun yang sahabat-sahabat yang berada bersama di ruangan Facebook. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan rahmat, perlindungan dan kesihatan insya-Allah taala, dan terus sebarkan pengajian kita,
terus sampaikan program My Quran Time, sebarkan Al-Quran dan doakan mudah-mudahan kita semua terus dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Tambah pula Ustaz, kita dapat ada di hujung-hujung ni Ustaz ya. Zulhijjah dah masuk ke tahun baru, Muharram tak lama lagi minggu dah hadapan. Mudah-mudahan tahun-tahun ataupun hari-hari yang akan kita lalui lebih bertambah manis dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Kita nak mulakan bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini di halaman yang ke-264 ini. Jom kita sama-sama baca permulaan ini ayat 32 hingga 44. Sehingga ayat ke-44 Cop-cop buat betul. Tambah satu. Tambah satu lagi ayat. 32 sehingga 44. Biasalah Ustaz, dia dalam hidup ni kena adjust sikit ya, terutama dah nak masuk awal hijrah ini. Betul, Ustaz. Hari Selasa depan. Betul, ya. Jadi tuan-tuan, kita dah mula dah kena tengok tahun ni macam mana. Betul, kalau kena adjust sikit. Betul, Ustaz. Adjust ke arah kebaikan, bukan Betul, adjust yang lagi teruk lagi tu ya. Jadi insya-Allah kita baca bersama Ustaz. Betul, Ustaz. Ada sahabat yang berkongsi Ustaz, dia hantar di ruangan mesej di Facebook Ustaz. Alangkah gembira dan rasa sangat bahagia kerana setahun Muharram nak jumpa ni bersama dengan My Quran Time, Malaysia Quran Time dengan My Quran Time. Oh ya, betul. Allahu Akbar. Jadi itulah anugerah yang hadiah Allah Taala beri ini, kita jagalah elok-elok dan kita hargai benar-benar. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi jom kita mulakan. Sahabat-sahabat Al-Quran saya kira sudah bersedia untuk mengalunkan bacaan di tempat masing-masing tu. Boleh sama-sama kita baca ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-44. Kita cuba dulu permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي
عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita dah bacaan daripada ayat 32 hingga 44 Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, kita dah baca alhamdulillah sehingga ayat 44 bercerita tentang sambungan kisah tentang Adam ya, Nabi Adam dan juga iblis dan juga para malaikat yang diseru untuk bersujud. Pada ayat 30 dan 31 itu Allah ceritakan semua para malaikat bersujud tanpa tinggal seorang pun, satu malaikat pun, kecuali iblis. Jadi iblis bukan daripada kalangan malaikat. Aba an yakuna ma'as sajidin, yang kita sudah pun belajar pada hari semalam, dan hari ini kita menyambung perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis yang tidak mahu bersujud. Malakal alla takuna ma'as sajidin. Ya, apa masalahnya? Ya, malaka, ma itu apa, laka apa ke bendanya kau ni, ya, what's the matter, kan kalau bahasa Inggerisnya. Apa yang what's wrong tentang kamu yang tidak mahu bersujud ya bersama dengan orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegur bertanya kepada iblis. Iblis menjawab pada ayat yang ke-33, qala lam akun li asjuda li bashar. Aku tidak akan ya pernah bersujud kepada bashar. Apa maksud bashar? Bashar itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala. Khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Itu poinnya Ustaz ya. Insya-Allah. Iblis memandang bahawa Nabi Adam ini daripada tanah liat yang kering, lumpur hitam yang dibentuk itu sebagai satu penghinaan, sesuatu yang hina, yang dia kata aku tidak akan bersujud. Aku akan bersujud hanya padamu ya Allah, kan, lebih kurang begitulah, tetapi aku tidak akan sujud kepada manusia. Nampak macam logik dia, disebabkan sepatutnya sujud hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu taala. Tetapi ini arahan Allah, kan, ini arahan Allah, dan sujud ini bukanlah sujud kepada Tuhan, tapi ini adalah sujud penghormatan. Dan sekali je Ustaz, bukannya ibadah, bukan sujud ibadah, ini adalah sujud tasyrif, memuliakan kepada makhluk yang telah pun Allah suruh muliakan. Sekali je pun, kan, bukannya setiap hari kena sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah membalas, qala fahruj minha fa innaka rajim. Kamu ini keluar daripada sini, kamu adalah dari kalangan rajim, yang direjam ataupun terusir daripada syurga. Jadi ini adalah satu perkara peristiwa yang kita nak belajar bersama ya, di mana kalau kita lihat kepada apa yang dinyatakan oleh Ibnu Kathir ya, apakah yang menunjukkan kesombongan yang ada pada iblis ini apabila dia cakap bahawa saya tidak akan sujud kepada bashar ya, kepada seorang manusia yang diciptakan daripada tanah liat. Dia fokus kepada fizikal Ustaz, perkara luaran. Padahal sebenarnya kalau kita dah belajar semalam ya, pada ayat yang ke-29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah memberi fokus kepada ruh yang ditiupkan, maksudnya sesuatu yang bukan sekadar fizikal tetapi tentang harga ruh yang ada pada setiap manusia itu yang ditiupkan oleh Allah. Itulah yang menyebabkan perlu dimuliakan dengan satu sujud yang sebentar tadilah ya, sujud memuliakan. Jadi ini yang kita boleh belajar. Apa yang boleh kita belajar, jangan kita fokus kepada perkara fizikal. Kadang-kadang Ustaz ya, kalau Hamka dinyatakan dalam tafsirnya, ada yang kata bahawa orang tu mungkin baik perangainya apa sebagainya, tapi bila dia tanya mana kereta dia, kan, dia tengok kereta dia, dia duduk rumah yang 3 tingkat ke ataupun yang ada lift ke, tak ada, kan, gaji je berapa.
itu yang difokuskan, memberi fokus kepada perkara fizikal semata-mata, sebenarnya itu adalah teknik iblis. Masya-Allah. Pasal iblis bila dia tengok sahaja kepada luaran, dia menganggap hina, dan lebih daripada itu mengapa tidak mahu bersujud, kerana iblis merasakan dia adalah senior. Ini junior ni, junior ni baru ni kan. Dan saya sudah berbuat taat. Iblis sudah berbuat taat, ya, menurut sebahagian tafsir menyatakan taat kepada Allah, banyak bersujud, tetapi bila diminta untuk memuliakan junior yang baru tak banyak taat ini, dia sombong, ya. Jadi ini yang berlaku kepada manusia kalau kita tak berjaga-jaga, ustaz, ya. Pelajarannya ialah jangan sampai kita rasa kita senior, kita lebih power. Betul. Jangan rasa bahawa tengok macam dia punya rumah dia tu, alah kecil je, rumah saya 3 tingkat. Kita terus pandang hina kepada seseorang, dan lebih daripada itu ialah apabila kita merasakan bahawa saya ni dah buat banyak baik ni. Betul. Quran dah baca setiap hari, Quran time. Kan? Awak tak baca apa-apa. Ya Allah, jangan cakap begitu, kerana itu adalah bagaimana dilaknatnya iblis di dalam kisah dalam surah Al-Hijr ini sendiri. Pada ayat yang ke-35, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sehingga hari kiamat. Allah. Ada pula iblis balas balik, ustaz, doa, ya, minta pada Rabb fa anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku. Masih lagi dari segi tauhid rububiyahnya, iblis tahu memang kena minta Tuhan. Kan? Fa anzirni, tolong bagi tangguh sikit boleh tak, sampai kepada hari pembalasan ataupun hari kebangkitan. Kata Allah SWT, fa innaka minal munzarin, kamu okey, kamu adalah di kalangan orang yang diberikan, makhluk yang diberikan penangguhan, ila yaumil waqtil maqlum, pada sampai satu masa yang Allah mengetahui tentang masa tersebut. Nak ceritanya apa, ustaz, ya? Yeah. Allah jawab doa iblis. Allah. Kan? Jadi kalau kita belajar tengok balik, Allah jawab iblis. Kalau saya doa, saya ni baca Quran baik. Betul. Ni kan, insya-Allah harapnya Allah terima. Allah lebih lagi. Tentunya dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik sekarang ini, cabaran semalam 19,000, betul, 19,000. Adakah Allah tidak menjawab? Allah boleh jawab. Betul. Tetapi ada sesuatu yang Allah sedang simpan, ya. Salah satunya, ustaz, kita duduk kat rumah, nanti kita akan tengok apakah yang ada kaitan peristiwa sekarang ini kaitan dengan syurga, ustaz. Subhanallah. Yang kita nak tengok, ya. Dan bila Allah menjawab ini dan iblis berdoa, apa pelajaran untuk kita juga, ustaz? Ialah kalau kita ada apa-apa keperluan, berdoalah pada Allah. Jangan jadi teruk daripada iblis. Iblis kena laknat pun masih doa lagi, Tuhanku, tolonglah bagi penangguhan, ya. Pada ayat yang ke-39, qala rabbi bima awaitani, tapi iblis ni bila dah dapat tu, ustaz, dia pergi salahkan Tuhan pula. Ini memang tak makan saman, ya. Dia kata apa? Wahai Tuhanku, sebabkan engkaulah yang menyebabkan aku sesat. Dia cakap Allah. Awaitani, ta itu engkau, ni itu aku, ya. La uzayyana lahum fil ardi wa li ughiyannahum, susah nak sebutnya, ustaz, ya. Okey. Dan aku akan hiasi apa yang fil ard, dan juga aku akan sesatkan mereka semua. Jadi ini azam je lah ni. Betul, sah. Dia azam di hadapan Allah. Satu, dia silap salahkan Tuhan pula. Dia lebih kurang macam pekerja. Betul. Kan, dia minta kerja. Lepas tu bila bos dia bagi kerja, pasal bos bagi kerja, saya fail buat kerja, saya akan memastikan saya akan hasut semua pekerja sini jangan taat bos. Dia lebih kurang macam iblis juga dalam kes ini, ya. Jadi nak ceritanya ialah apa? Suka menyalahkan orang lain adalah ciri iblis. Masya-Allah. Suka menyalahkan orang lain bila keadaan tak berjaya, saatnya ini pasal ini saya tak bersalah kan, pasal saya ni mulia. Itu adalah teknologi iblis yang kita belajar daripada ayat 39. Malah dia akan cuba menyesatkan seramai mungkin, ajma'in, itu azamnya. Ya. Sepatutnya kalau dah rasa bersalah tu, yang kita belajar daripada Nabi Adam ialah, saya ni tersilap, ya Allah, saya bertanggungjawab, bukannya engkau yang menyebabkan aku ini tersilap sampai mendekati kepada pohon. Kalau katakan Nabi Adam buat begitu, sama level dengan iblis, ustaznya. Tetapi Nabi Adam itu dimuliakan, kita ini boleh jadi mulia bila kita ikut Nabi Adam, mengaku kesilapan, kembali bertaubat, berbanding dengan iblis yang tidak mahu bertaubat untuk menghasut manusia seluruhnya. Pada ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Jadi iblis dah tahu dah
kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mukhlasin, bukan mukhlisin Ustaz. Ya, Mukhlasin. Ada la kat situ. Apa maksudnya? Mukhlasin ini adalah orang yang diberikan perlindungan untuk ikhlas oleh Allah Subhanahu taala. Dia saya kadang-kadang kita baca Quran Ustaz ya, awal-awal dulu masa kecil dulu istikhlas, buat ikhlas. Ya. Kemudian kita dah ikhlas dah ni, mukhlisin. Tetapi kalau mukhlasin adalah apabila Allah sendiri yang memimpin kita setiap hari kalau dah diikhlaskan pukul 5.30, pukul 5 pagi dah terus terbangun nak pergi sembahyang. Tapi kalau istikhlas dia buat mak tak ada ke apa ke, tidur balik contohnya kan. Tapi tak apa, itu adalah proses untuk adik-adik sekalian, adik-adik umur 15 tahun ataupun adik-adik umur 60 tahun pun ada ya, yang istikhlas. Teruskan perjuangan, pasal bila kita mencapai istikhlas, mukhlisin dan kemudian mukhlasin, iblis tidak mampu untuk mengguna perkara ini. Jadi inilah ayat 40 kita nak baca sekali lagi Ustaz ya. Yes, ayat yang ke-42 ya, pasal ayat 41 tu Allah nyatakan qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah akan memimpin orang yang mukhlasin itu untuk berada di atas jalan yang lurus. Ya, untuk terus dipimpin, itu tanggungjawab Allah akan pimpin. Syaratnya kita usaha dulu, yang tadi tu istikhlas, buat ikhlas Ustaz ya. Usaha sebaik mungkin, Allah akan pimpin kita insya-Allah. Ayat 42 kita baca sekali lagi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, jom kita baca ayat yang ke-42 sekarang ni. Mari sama-sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kamu iblis tidak berkuasa ke atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang sesat. Siapakah orang-orang yang sesat? Kita akan lihat selepas ini nanti, tetapi kita lihat dahulu perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu perkataannya balasa, iaitu bermaksud putus asa ataupun duka cita. Inilah 16 kali disebut dalam Al-Quran dan ini membawa pada perkataan iblis. Iblis adalah makhluk yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu taala. Tanda seseorang itu berputus asa, ia akan selalu berada dalam kesesatan, terus membuat keburukan pasal dia rasakan bahawa tidak ada harapan. Saya banyak sangat kesilapan, saya banyak sangat dosa, saya tidak lagi mahu ingin berbuat kebaikan. Itu tandanya balasa, menjejak kepada iblis yang kita mahu jauhkan pada setiap masa. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Okey. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Doa kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang tidak putus-putus memohon pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memandu kita menuju jalan pulang kita, jalan tempat yang kekal abadi, dan dijauhkan daripada apa tu Ustaz ni, ciri-ciri iblis, hasutan iblis, godaan iblis. Ustaz, itulah sedikit tadi beberapa rangkap daripada abang-abang Raihan. Abang-abang Raihan dapatkan yang original. Masya-Allah. Dan kita nak mengambil kesempatan Ustaz untuk kita mengucapkan ataupun mendoakan kepada Al-Fadil Allahyarham Ustaz Fadli Yusof. Ya, saya sebenarnya tak pernah jumpa Ustaz. Betul, Ustaz. Tapi bila saya tengok aktiviti beliau untuk sampai ke mana-mana lah, ya, membawa bantuan dan juga berkongsi
mesej fitrah kepada Islam. Betul, ini ya, beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Fadli Yusof. Moga-moga Allah ampuni dan berikan rahmat kepada beliau, dan insya-Allah moga-moga Ustaz ya, kita meneruskan lagi perjuangan menyampaikan mesej kebaikan ini. Kalau Ustaz Fadli sudah pun dipanggil Allah, kita harapnya ketika dipanggil nanti adalah ketika kita mengajak ramai orang ke arah kebaikan dan menghulurkan bantuan kebaikan kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi silakan Ustaz, mudah-mudahan Ustaz itu Ustaz jalan pulang kita Ustaz saat akhir kita, mudah-mudahan husnul khatimah bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah kita nak meneruskan sedikit perkongsian kita berkenaan dengan ulang kaji tajwid kita hari ini. Kita nak melihat kalau kita melihat halaman yang ke 264 yang kita baca hari ini, setiap akhir ayat itu itulah mad yang ingin kita kongsikan pada hari ini, iaitulah mad arid lis sukun, iaitu terjadi apabila huruf mad bertemu sukun yang mendatang, iaitu ketika waqaf sahaja. Bertemu huruf mad bertemu sukun yang mendatang, iaitu ketika waqaf sahaja, iaitulah ma'rilis sukun. Hukumnya harus dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Kat mana tempat duduk dia atau macam mana bentuk dia? Mari kita lihat contoh-contoh yang telah kita sediakan. Yang pertama dalam ayat yang ke-32 atas sekali kan, alla takuna ma'as sajidin, as-sajidin. Yang tu boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Satu tak boleh. Satu qanaah tak boleh. Sekurang-kurangnya 2 harakat ketika waqaf. Baik, contoh yang kedua ayat yang ke-36 pula. Ayat yang ke-36, ila yaumi yub'atsun. Yang tu hujung tu kan. Baik. Kemudian contoh lagi satu, iaitulah ayat yang ke-41, siratun alayya mustaqim. Kalimah mustaqim. Itulah dinamakan mad arid sukun. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita perhatikan setiap akhir ayat dalam halaman yang ke-264 ini, jika kita waqafkan, maka dia akan jadi mad arid sukun, sama ada 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Begitu juga Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, 2 harakat ataupun 4 harakat. Rabbil alamin, 4 ataupun 6 harakat. Rabbil alamin, 6 harakat. Jadi bolehlah Ustaz baca 2 atau 4 atau 6. Lebih tak boleh, kurang pun tak boleh. Tak boleh. Masya-Allah ya. Jadi itu adalah panduan untuk kita membaca Al-Quran. Dan insya-Allah kita nak meneruskan Ustaz ya. Untuk sama-sama kita melihat sebentar tadi Allah berujar ya. Allah berfirman kepada iblis, iaitu bila iblis menyatakan bahawa akan menggoda. Ya, menggoda. Allah menyatakan qala hadza pada ayat ke-41, qala hadza siratun alayya mustaqim. Ya, ia kembali kepada Allah lah yang akan memastikan seseorang itu hamba yang mukhlasin, yang telah dilindungi itu untuk berada di atas jalan yang lurus. Dan pada ayat 42, iaitu hamba-Ku tidak akan dapat kamu kuasai sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Ya, ghawa ini maksudnya ialah berpaling daripada jalan yang betul. Dan apakah tanda seseorang itu berpaling daripada jalan yang betul dalam halaman ini adalah sombong, Ustaz. Subhanallah. Sombong. Walaupun orang itu senior, dah banyak pengalaman, walaupun orang itu rasa dia banyak dah buat taat kebaikan, tetapi bila dia rasa bahawa
orang lain rendah, orang lain hina, ya, dengan melihat kepada perkara fizikalnya, perkara itu perlu kita beri perhatian, ya, bagi ibu ayah, ya. Jangan sampai kita mendidik anak kita nanti nak tengok, oh kamu ni kereta besar ni bagus ni, kan. Tapi kalau solatnya itu tidak besar, ya, tidak on time, itu tidak diberi perhatian, khawatir kita mengambil apa yang dibuat oleh iblis sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Allah pada ayat yang ke-43 itu, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in, ya, sesungguhnya jahannam adalah untuk semua itu. Pasal sebenarnya iblis akan menggoda seluruh manusia, tetapi ada manusia yang tak nak ikut. Tak nak ikut. Mengapa? Kerana dia menjaga daripada syirik, jauh dia selalu ikhlas dan jaga keimanan dan tawakal menurut Imam As-Sa'adi. Kalau kita ikut kepada semua apa yang ada dalam halaman ini, itulah cirinya. Dan apakah balasan kepada mereka yang ke neraka ini pada ayat 44 tadi? Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum, iaitu ada 7 pintu, Ustaz, ya. Mengapa ada 7 pintu tersebut? Disebabkan setiap dosa yang tertentu itu ada pintu neraka dia masing-masing. Ya. Kalau di syurga itu nanti kita akan bincang, jannat, banyak syurga kerana banyak amal takwa yang tuan-tuan laksanakan. Maka di akhirat nanti neraka pun ada banyak pintu, bergantung dosa mana yang telah dibuat, yang tidak ditaubatkan, yang terus disombongkan dalam hidup seharian. Jadi mari kita lihat kepada balasan syurga yang Allah janjikan apabila kita mengambil pelajaran daripada Nabi Adam, daripada syurga. Allah tawarkan kita semua balik kembali ke kampung kita, ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 45 hingga ayat 51. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah yang saya kasihi lagi saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita nak menyambung bahagian yang kedua bacaan kita, iaitu ayat yang ke-45 sehingga ayat yang ke-51. Harapan saya mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya terus bersemangat dengan Al-Quran. Tak apa, ustaz saya ni nafas tak berapa nak sampai, tak apa. Ustaz ni suara ni ustaz buat tinggi, saya buat rendah, tak apa. Ustaz ni saya ni tak boleh nak ikut lagi macam mana taranum ustaz ni, tak apa. Yang penting kita terus bersama dengan Al-Quran sikit-sikit. Mudah-mudahan kesungguhan kita itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan barakah, dan juga doa daripada tuan-tuan dan puan-puan semua buat kami di sini. Allah terus pelihara, Allah terus jaga dan dapat terus sebarkan Al-Quran insya-Allah taala. Jadi jom tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, kita menyambung 45 sehingga 51 Ustaz. Ya, tadi kita dah baca Hijaz Ustaz. Jadi ini kita nak cerita pasal syurga Ustaz. Balik kampung. Balik kampung. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca dengan bacaan murattal jaharkah. Jaharkah Ustaz. Dia happy-happy sikit insya-Allah. Jom sahabat-sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin nabbi ibadi الغفور الرحيم
وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 45 hingga 51 Ustaz, cerita tentang syurga sehingga ayat yang ke-50 ataupun pada ayat yang ke-49 50 itu. Ayat 45 Allah menyatakan sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam syurga-syurga dan di dekat dengan mata air yang mengalir. Dua perkara, jannatin wa uyun, iaitu taman-taman syurga-syurga yang pelbagai lapis, pelbagai tingkat, itu ditawarkan kepada siapa? Yang muttaqin, menjaga diri daripada masalah di dunia, sampailah di akhirat dengan melakukan apa yang Allah suruh, bukan melakukan apa yang Allah larang. Jadi kalau kita lihat iblis tidak buat begitu Ustaznya, dia terbalik. Allah suruh dia tak nak buat. Malah dia kata, apa pasal kau suruh aku? Pasal kau suruh akulah aku sesat. Dia pula yang menyalahkan Allah Subhanahu taala sampai tahap begitu sekali. Ya. Jadi dalam hidup kita kalau ada ujian cabaran, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan amat baik, membuat kita memberi macam-macam, tetapi kita yang kena tanya apa yang kita buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak syurga dan juga wa'uyun, mata air. Ada yang kata kalau dapat sungai Ustaz ya, maksudnya datang daripada air terjun. Allah. Maksudnya kawasan kita Ustaz ada satu air terjun, ya, ada sungai, ya, kemudian kita boleh terbang-terbang Ustaz, ya, nak pergi ke sana ke sini itu mudah, ya, apabila berada di syurga. Udkhuluha, ya, udkhuluha, masuklah kamu bisalamin aminin. Kalau kita tengok ayat 45 itu cerita pasal orang lain Ustaz kan. Muttaqin ni mereka yang bertakwa. Tetapi dalam ayat 46 Allah bawakan khitab, cara bercakapnya itu kamu masuklah. Allah terus bercakap, rupa-rupanya saya kan, subhanallah. Cara ayat al-Quran itu dibekalkan itu daripada kata ganti nama ketiga kepada kata ganti kedua itu sebagai satu perkara yang menenangkan, ya, pada sahabat-sahabat kita yang mungkin ikut Quran Time, keluarga kita, tetapi mungkin sakit, ada yang kata oh mungkin dah tak lama. Kita baca ayat ini, Allah akan bercakap pada tuan-tuan yang baca Quran terus membina takwa ini, udkhuluha, dengan kesejahteraan, dengan keamanan. Dan menarik ayat 47 Ustaz, wa naza'na ma fi sudurihim, ya, dicabut daripada dada ataupun hati mereka min ghillin, ya, iaitu rasa dengki, rasa tak selesa kepada saudara mereka, ala sururim mutaqabilin. Ini adalah satu pengalaman di syurga yang Allah beri penekanan. Mengapa diberikan penekanan ini? Salah satunya ialah apa? Di kalangan orang-orang beriman pun Ustaz ya, di dunia ini kadang-kadang kita ada rasa tak selesa. Betul Ustaz. Kan? Kita rasa macam dia ni cakap banyak kan, ataupun dia ni cakap sikit. Betul. Macam-macam kita ada tak selesa sesama sendiri, tetapi kita teruskan perjuangan membuat kebaikan. Kalau itu yang berlaku di rumah tuan-tuan, kalau ada rasa tak selesa dan sebagainya, itu namanya ghil. Dan Allah kata memang perkara ini ada di dunia yang dicabut betul-betul daripada akarnya apabila sampai ke akhirat. Orang mungkin dia solat baca Quran tapi dia tak nak jumpa dengan orang tu. Kalau jumpa, kalau Nabi itu tak nak berjumpa dengan Wahsy kerana Wahsy pernah membunuh bapa saudaranya. Nabi kata kalau boleh tak nak jumpa, ya, pasal Nabi masih manusia biasa. Dan apabila sampai di akhirat nanti, ini yang berlaku. Jadi kalau katakan kita belajar Ustaz ya, ada kalau katakan kita nak dapat syurga ini, betul, di dunia ini lagi kita dah mula bina, ya salam, betul, ya, cabut sikit-sikitlah rasa tak selesa tersebut. Jangan tunggu sampai ke akhirat. Kat dunia ni bergaduhnya kan, baling kursi, tengking, ya, kalau boleh kita cuba cabut sikit-sikit, jangan mudah untuk membenci orang. Dan kalau kita tengok dalam kisah iblis tadi itu, iblis bila sombong dia jadi orang yang suka mengganggu, suka marah Ustaz. Betul. Ya. Jadi peranan dalam hidup kita ini, orang yang real ini kadang-kadang dia sampai marah-marah di Facebook, marah-marah di tempat kerja, sikit-sikit marah. Ya. Sampai staf pun cakap, saya takutlah kena buat kerja ni pasal apa? Takut kena marah. Ya. Kita kena jaga-jaga jangan sampai iblis berjaya untuk menunjukkan bahawa saya senior, saya bos, saya boleh buat macam-macam kepada anak ataupun anak didik saya. Pada ayat yang 48
satu lagi menarik Ustaz. Ini kita doakan kepada Ustaz Fadli Yusof sebentar Amin, tadi. ya Rabb. La yamassuhum fiha nasabun. Nah, kalau kita dah seronok Ustaz ya, kenduri ke apa ke, kan biasanya kita penat. Betul Ustaz. Di syurga dah minum makan berjalan pergi ke mana-mana, harapnya dapatlah melawat Amin. ke apa air terjun Ustaz Amin, Tarmizi. ya Rabb, ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada penat Ustaz. Allahu akbar. Tidak ada penat dan tak payah pula sila balik keluar daripada kawasan ni. Dah hotel 3 hari, balik tak ada. Dikekalkan. Dan ini adalah berita pada ayat 49, beritahulah kepada hamba-Ku sesungguhnya Allah, aku ini adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam masa yang sama, azab Allah itu adalah amat pedih. Kita kena ada dua-dua Ustaz ya. Jangan rasa selesa sangat Allah mengampun, kita buat apa saja, tapi dalam masa yang sama kita juga mengharapkan daripada Allah keampunan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-48 itu untuk mengingatkan kepada kita, ataupun ayat 47 Ustaz. Untuk mengingatkan kepada kita teruskan perjuangan walaupun hati kadang-kadang ngam tak ngam dengan pasangan ke, ada masa okey, ada masa dia rasa macam geramnya contohnya kan. Betul. Sebenarnya itu adalah perjuangan di dunia. Di akhirat tak ada lagi tuan-tuan. Betul. Ayat 47 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, itulah Ustaz ya. Kadang-kadang betul perasaan kita tu, kadang kita rasa lemah, kadang kita rasa tak semangat kan. Alah, dah banyak kali ajar tak dapat contoh kan. Jadi ayat 47, ayat 48 tu sebenarnya beri motivasi pada kita. Jangan cepat kita putus asa, jangan cepat kita putus semangat daripada pihak guru ataupun pelajar. Betul. Ataupun suami isteri dan sebagainya, pasangan. Mudah-mudahan Allah SWT terus murnikan kehidupan kita, melindungi kita, beri petunjuk insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama ayat yang ke-47. 47. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 47 mengingatkan kepada kita, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka menjadi bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas singgah sana. Subhanallah Ustaz ya. Yang tak ngam tu kan, dekat atas dunia ini dia memang tapi bila Allah cabut perasaan itu, dia boleh berjumpa okey dan bukan okey yang dalam muka tak nak pandang tu ya, yang tak nak salam tu. Betul. Ya, ini okey yang betul-betul okey, bisalamin aminin. Ini adalah kepada kita semua harapnya tuan-tuan, ibadi anni annal ghafurur rahim, kita yang mengharapkan keampunan Allah, selalu minta ampun, dan dalam masa sama kita tak rasa selamat bahawa kita confirm masuk syurga dengan kita jauhkan dosa kita. Inilah yang berlaku, yang dibawakan berita oleh tetamu Nabi Ibrahim pada ayat 51. Apa kisahnya kita akan sambung pada hari masya-Allah esok insya-Allah. Jadi membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Yang pertama, ikut perintah Allah dan jangan suka memberi alasan atau mengikut logik sendiri dalam kehidupan. Itu yang pertama yang kita belajar daripada iblis, laknatullah alaihi. Yang kedua, sentiasa waspada dengan kurniaan Allah agar kita tidak semakin jauh daripadanya. Iblis dimakbulkan doanya, tetapi rupa-rupanya dia gunakan doa itu, makbulnya itu, untuk jauh dari Allah. Yang ketiga, tetap membuat kebaikan walau tidak selesa di dunia ini, kerana balasannya amat hebat. Allah cabut segala ghil, Allah cabut segala kepenatan. Kita berdoa bersama Ustaz. Masih Ustaz Fazrul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami ya Allah, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimati birahmatik ya arhamar rahimin.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mana dapat tergolong dalam kalangan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha bisalamin aminin. Pilih kami ya Allah, pilih kami ya Rahman, pilih kami ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, untuk kita menjadi insan yang sentiasa berpandukan kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan menyumbang sebanyak mungkin adalah untuk kita bawa mesej Quran yang mendamaikan ini, sehingga kan kita dapat mencabut ghil sedikit demi sedikit, dan Allah cabut segala-galanya bila sampai di akhirat nanti insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini jam 10 malam ya, untuk maklumat tuan-tuan, hari Isnin sampai hari Jumaat 10 malam, hari Sabtu dan Ahad pada jam 11 malam, dan ulangan pada waktu pagi 6 pagi insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan terus menjaga kesihatan. Doakan kami semua untuk terus dipelihara, kita semua tuan-tuan sekeluarga, dan kita terus bertawakal kepada Allah Rabbul Jalil. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.